Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada hari ini kita meneruskan lagi podcast santai kita, Podsia santai. Aku Islam dan Ramadan bersama dengan tetamu kita kali ini Encik Hafiz. Boleh kita minta perkenalkan diri sikit? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat bertemu pada sesi hari ini. Nama saya Abdul Hafiz bin Hashim, berasal daripada Negeri Sembilan, telah berkahwin, anak 8 orang. Alhamdulillah saya sekarang ni akan masuk usia 58 tahun lah. Okey, buat masa ni Alhamdulillah saya berkhidmat di Regional Development Community sebagai Head of Department. Okey, kalau boleh lah, mungkin ada orang tak kenal ataupun tak tahu apa niche ataupun apa bidang yang dibuat oleh RDC ni. Okey, RDC ni adalah salah satu NGO yang fokusnya adalah untuk dakwah bilhal ataupun dakwah melalui aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan. Dan fokus RDC ni adalah di Asia Pasifik, bukan saja di dalam negara lah. Okey, kalau boleh tahu latar belakang pendidikan sikit dengan apa sebelum jadi HOD RDC ni buat apa? Okey, latar belakang pendidikan ya. Alhamdulillah saya telah berpeluang untuk menyambung pelajaran ke Australia, buat matrikulasi di Brisbane, di sebelah utara Australia, dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke Flinders University di Adelaide. Kemudian balik, saya terus berkhidmat dalam bidang pendidikan pada asalnya di Sekolah Al-Amin, mula-mula di Keramat, kemudian ke Gombak, kemudian terlibat dalam penubuhan Sekolah Islam Madani, dan selepas tu kemudiannya pernah juga terlibat dengan penubuhan Sekolah Rendah Islam Al-Amin Wangsa Maju. Okey, selain daripada itu saya pernah terlibat dalam syarikat penerbitan, dan juga terlibat dengan syarikat yang banyak melibatkan aktiviti-aktiviti pembinaan pasukan, buat aktiviti consulting. Dan yang terakhir sekali kemudian berkhidmat setelah dipancing oleh CEO MyCare untuk berkhidmat dengan MyCare lah, Humanitarian Care Malaysia, dalam bidang kemanusiaan. Okey. Kalau tengok ada beza ke bila dah daripada bidang kemanusiaan tu, mula-mula pendidikan, lepas tu kemanusiaan, lepas tu pergi ke sekarang ni dakwah bilhal, ada beza ke suasana kerja tu? Dia Alhamdulillah dia kesamaan ada, perbezaan pun ada. Of course dalam bidang pendidikan ni kita lebih membagi servis kepada memberi servis kepada anak-anak, kepada ibu bapa dalam bidang pendidikan, dan kemudian dalam bidang kemanusiaan ni kita masih lagi menyantuni orang, tapi dalam untuk menyantuni keperluan harian ataupun keperluan kehidupan dia orang. Dan dalam dakwah bilhal ni dia lebih kurang sama dengan kemanusiaan. Cuma kemanusiaan tu dalam dakwah ni kita bukan saja buat kemanusiaan, tapi kita ada kita punya sasaran untuk menjadikan ia salah satu daripada aktiviti dakwah untuk menyampaikan Islam ini kepada yang bukan Islam. Okey. Kalau ini soalan balik, tak tahulah berapa tahun punya soalan ni. Ini semua orang dapat, soalan ni semua orang dapat. Itu mulai daripada, kalau kita sedia maklum, memang Ramadan ni di Malaysia ni, masyarakat Malaysia ni majoritinya Muslim, majoritinya dilahirkan pun Muslim, dan dia memang lahir-lahir tu dia dah tahu bulan Ramadan ni bulan puasa. Tapi bagi Cik Hafiz mula daripada bila yang mula sedar yang sebenarnya Ramadan ni dia bukan semata-mata puasa je? Okey, dia pendedahan Islam ni apabila berada di Australia lah. Sebabnya kalau kita lihat zaman dulu ni, zaman kesedaran Islam ni, masa kami tengah sekolah lah, orang yang sebaya dengan saya ni tengah sekolah, belum tiba lagi. Tapi puasa tu memang ada. Puasa memang puasa. Tarawih pun ada. Tarawih pun ada. Cumanya biasalah budak-budak ni di sekolah ni kan, kalau budak asrama ni ada je yang ponteng. Sekarang ni pun kita lihat ada juga yang ponteng lah. So saya lihat
kelebihan jugalah apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang menanamkan subjek agama kepada pelajar. Jadi apabila mereka pergi ke overseas, yang saya lihat secara umumnya, walaupun mak rock ke ataupun kalau yang wanita tu yang free hair ke, tapi alhamdulillah kebanyakan majoriti mereka ni masih memegang ataupun berpegang dengan Islam, dan secara asasnya melaksanakan puasa ke, salat ke, kewajipan-kewajipan ni. Jadi kami mana bila sampai dekat sana tu, mungkinlah Allah buka saya lah, buka hati kan. Dulu agak nakal jugalah. Jadi bila nak naik kapal terbang, nak pergi buat matrik di Brisbane tu, terlintas niat dalam hati, aku ni dah lama menyebabkan mak ayah rasa sakit hati ke ataupun marah kan. Dah lama jadi budak nakal, so ingat nak pergi Australia ni nak tukar jadi budak baik. Masa pergi terlintas. Dan kebetulan apabila saya landing aja di Brisbane tu, yang menyambut tu kawan saya jugalah, kawan satu taman di Seremban ni, di Taman Barujaya. Memang rancang lah. Tak rancang. Tak tahu pun dia ada kat situ. Jadi kebetulan tengah tengok jumpa dia, terus tegur dia, dan dia lah jadi nakib pertama saya lah. So memang dah terniat nak ubah nak ubah cara hidup ni jadi lebih baik lagi. Dan kebetulan pula jumpa kawan yang pun dia pun memang daripada dulu pun memang kaki surau lah orang kata. So alhamdulillah lah, daripada situlah bermula perubahan. Kalau boleh kongsikan sikit apa antara pengalaman-pengalaman puasa kalau di luar negara ni. Macam saya tak adalah pengalaman di negara majoriti non-Muslim, tapi pengalaman luar negara ada, cuma dia masih lagi macam kita pergi ke Mekah tu mestilah pengalaman yang lain. Tapi kalau pengalaman Encik Hafiz ni macam mana? Okey, saya ceritakan ni pengalaman puasa di bulan Ramadan je lah. So pernah berpuasa di 4 negara sajalah. Berpuasa bulan Ramadan di 4 negara. Yang pertama di Malaysia lah, of course. Yang keduanya di Australia, yang ketiga di Kemboja, dan yang keempat di Myanmar. Okey, perbezaan kalau di Australia ni, of course lah, satu kalau terkena masa summer tu, dia punya jangka waktu tu lebih panjang lah. Jadi matahari terbit awal, terbenam lewat. Jadi kena bersabar lebih. And then apabila berada di Australia ni, kita di negara yang bukan majoriti Islam ni minoriti. So nak cari pasar juadah ni tak ada. So nak mencari tempat makan ni tak ada. Yang ada kena masak sendirilah. So semua kena berdikari, kena sediakan sendiri. Kalau tak sedia tak makan lah. Itu. So itu pengalaman pertama lah, berjauhan daripada family, maknanya kena hidup dengan sendiri, puasa sendiri, dan merasa kelainan apabila beraya kali pertama di Brisbane ketika itu. Suasana dia agak lain lah. Tapi walaupun agak lain tetap meriah. Komuniti Muslim lah. Tempat raya tu. Kita solat di masjid. Masjid memang ada komuniti Muslim, tapi beraya sesama students lah. So sesama pelajar ni biasalah, bila matrik ni macam-macam lah, masing-masing masih bersemangat lagi nak sambut raya apa semua. So masing-masing bawa resipi macam-macam. So kami dalam rumah pun sama juga, buat biskut lah itu ini. Ada yang pandai buat kek. So kami beraya lah rumah rakan-rakan yang sama buat matrik ni. Ketika itu yang pelajar matrik ni dia satu tempat je lah. So sesama kami beraya. Jadi agak meriah jugalah. Itu tahun pertama lah. Masa tahun kedua, tahun ketiga masih di sana. Okey, selepas matrik di Brisbane, saya berpindah ke Adelaide. Jadi di Adelaide ni orang kata dah apabila selepas tahun tu dia punya suasana semangat nak sambut raya, nak buat kuih semua tu dah kurang lah. Tak adalah. Walau macam mana pun memang tradisi orang kata bertandang ke rumah kawan-kawan tu masih ada lagi lah. Saya ingat saya masa tu duduk di flat. So kami flat atas, di bawah tu pun ada juga kawan-kawan kami. So ada yang siap buat nasi impit dan semua lah. Nasi impit tak cukup nak impit tu, siap letak buku-buku medik tebal kan. So nak bagi mampat betul. So itu antara ni lah yang peristiwa yang saya ingat lah. Dulu dekat Australia tu memang buat medik ke buat
Tak, saya tak buat medik lah. Buat kursus yang pelik sikit, politics. Oh, politics. Cuma rakan medik ramai lah. Cuma bila balik Malaysia, masuk ke bidang pendidikan, kita ada tetamu sebelum ni dalam memang guru, masih lagi guru pun ada yang bekas guru yang mengasaskan guru besar, yang guru besar ada, yang pengetua ada, kita ada tetamu sebelum ni. Jadi saya ingat nak pergi kepada yang pengalaman MyCare tadi tu. Okey. Puasa di dalam Ramadan di dalam ketika. Kalau Ramadan, saya sempat 4 kali ke Myanmar, pergi ke Arakan untuk menyampaikan bantuan di Arakan. So kami sempatlah berpuasa di sana. Biasa kita target sampai mungkin sama ada sebelum Ramadan and then awal Ramadan di sana. Jadi dia punya suasana tu agak lain sikit lah. Sebab kita dalam keadaan kita bergerak ke sana ke sini, kadang-kadang tak terasa pun kita puasa. And then biasanya ketika kami kat sana tu musim hujan lah. Musim hujan, jadi tak panas, tak terasa lapar lah. And then Myanmar ni kita tahu di Arakan ni adalah tempat majoriti orang Rohingya berada di sana, dan mereka ni dizalimi, antara orang bangsa yang paling teruk dizalimi di dunia ni. Jadi apabila berada di sana ni, kita yang bawa makan lah. Kalau nak buat iftar pun tak ada kalau di Arakan ni. So apa yang kita buat, kita terpaksa minta kami punya guide tu untuk tempahkan makanan, makan di hotel. Guide tu orang apa ni? Orang Myanmar jugalah. Dia orang ni lah, orang Rohingya ke bukan? Dia bukan Rohingya lah. Muslim? Muslimnya. Sebabnya suasana di Arakan tu, kita selepas daripada certain time tu, kita terpaksa keluar daripada kawasan camp. Kalau tak keluar tu silap-silap kena tangkap lah. Dia suasana sangat sensitif di Arakan ni, di kem-kem pelariannya. Jadi kita masuk pagi, selesaikan urusan, by certain time kena keluar, dan seterusnya balik ke hotel. Jadi kita buka puasa di hotel, tarawih pun di hotel lah. Itu ketika berada di Arakan. Tapi masyarakat dia tu, masyarakat Rohingya ni, dia punya kesedaran Islam dia. Okey, yang itu pun saya nak sentuh jugalah. Kalau dekat camp lah. Dia secara keseluruhan yang di camp ni, antara apa yang dilakukan oleh kerajaan Myanmar, mereka satu menghapuskan sekolah. Kalau ada universiti, ada berhampiran jalan masuk nak pergi ke camp-camp tu. Ada satu universiti, tapi semua orang Rohingya ataupun orang Islam dilarang untuk belajar di universiti. Sekolah-sekolah pun tak boleh. Cuma later on ada sekolah yang didirikan oleh UN dalam camp-camp lah. Jadi apabila kita lihat satu, mereka ni ditindas dalam tempoh yang lama. Pendidikan Islam untuk kebanyakannya tak ada. Jadi tahap kesedaran Islam, pengetahuan Islam agak rendah. Jadi dia reflect kepada pengamalan mereka. Jadi memang ada kes lah ketika kami tengah bagi bantuan tu, nampak orang lelaki seorang tengah makan. Saya pergi tegur dia direct lah, ni puasa ni pasal apa kan? Melalui perantara lah beritahu. Tapi pelik kalau Rohingya di Malaysia ni boleh tahan juga, dia punya kesedaran Islam tu boleh kata kuat jugalah. Tak tahulah tahap mana kan. Ataupun mereka ni orang lain, dia duduk dari tempat yang lain. Mungkin kalau apabila dalam suasana yang ditindas ni, jadi pemahaman dia mungkin dia tak ada peluang untuk belajar lebih lagi. Dan walaupun masjid ada di camp-camp tu, tapi tak ramai yang pergilah. So bila dalam suasana yang tertindas ni, dia mungkin pegangan Islam itu lain. Cuma yang ni saya boleh bandingkan buat satu perbandingan dengan Palestin. Sebab semasa di MyCare pun banyak, walaupun tak berpeluang pergi ke Palestin, ke Gaza lagi, ke Palestin lagi, tapi banyak bergaul dengan orang-orang Palestin. So saya mengikuti perkembangan Palestin, dan apabila berada di Arakan, kita buat perbandingan sikit lah. Jadi kita lihat satu, orang Palestin ni dari segi pegangan agama ni cukup kuat, ramai hafiz Quran.
And then dari segi bilangan yang terpelajarnya sangat tinggi. Dan kita lihat juga kesungguhan mereka dalam belajar ni, walaupun kalau di West Bank tu mereka dihalang untuk pergi ke sekolah pun, dia akan belajar kat tepi jalan. Ini kesungguhan orang Palestin, dan kita lihat macam mana akidah dia. Kita lihat sekarang ni, walaupun mereka rumah dibom, dah tak ada apa, dia kata I have Allah. Itu je, aku ada Tuhan, aku ada Allah. So walaupun dalam keadaan habis semua harta benda, rumah, anak-anak, isteri dan sebagainya musnah, habis, tak ada, tapi masih lagi mereka kukuh. Keimanan dia masih lagi kokoh, mereka masih lagi kuat. Sebabnya saya lihat kat sini satu pendidikan mereka, dan mereka ni memang berpegang pada Quran. Berbalik kepada diarahkan, mereka ni satu didikan agamanya tu tak kuat, tak sekuat macam di Palestin. Memang ada yang mengajar, tapi tak ramai yang ikut. And then dari segi pendidikan tak ada. So perbezaan dia satu pendidikan, kemudian Al-Quran tu sendiri. Ini adalah sumber kekuatan orang Islam, saya yakin bila tengok ni diperbandingkan. Kemudian satu lagi adalah fahaman ataupun kesungguhan seorang itu berpegang dengan Islam. Dia dilarang ke berkumpul? Kalau kat Arakan tu dilarang berkumpul ke, dilarang belajar walaupun pergi jalan ke? Belajar tu ialah mereka tak ada pengalaman macam Palestin tu kan. Biasa mereka akan pergi belajar sama ada di madrasah ataupun di sekolah lah, sekolah kebangsaan. Yang ni dilarang. Jadi apabila sekolah-sekolah semua dimusnahkan, bahkan sekarang ni pun bukan sekolah aja, kampung tu keseluruhannya dimusnahkan. Berapa banyak puluhan kampung yang telah dimusnahkan secara total. Jadi apabila mereka ni berpindah ke kem-kem pelarian, so memang tak ada belajar apa-apalah. Kemudianlah mereka atas usaha masing-masing, mungkin ada yang ada ilmu sikit, ada ustaz ke ataupun maulana mereka ni membina masjid sendiri, menubuhkan madrasah sendiri, dan juga daripada UN yang menubuhkan sekolah-sekolah untuk kanak-kanak lah. Tapi tak ramai pun yang pergi sebab tak mampu nak pergi. Nak bayar lah. Nak kena bayar juga sikit. So keadaan ni macam tu. Apabila pendidikan dia rendah, of course lah kita secara kita boleh faham lah macam mana pegangan dia terhadap pendidikan ni ataupun agama ni, dia berkait lah. Okey, itulah satu pengalaman jugalah kalau kita tengok. Berbeza lah, memang banyak beza lah. Kalau kita di Malaysia ni peluang ada, pengalaman pun bukan, negara kita ni walaupun pernah dijajah pun dia masih lagi tak masuk campur sangat dalam urusan beragama tu. Penjajah dulu tak masuk sangat urusan beragama. Cuma ni lah satu nak tanya, kalau Encik Hafiz lepas daripada balik Australia tu, ini soalan patut tagi, masuk bidang pendidikan, soalan ni kenapa ataupun macam mana boleh terlepas ke bidang pendidikan ni? Apa yang menyebabkan tiba-tiba masa balik tu, masa balik tu memang time gawat lah. Gawat ekonomi, memang susah nak dapat kerja. Dan kebetulan pula di Al-Amin Keramat ni memang ada satu kosongan jawatan lah. Di ketika itu ada yang dinamakan Pusat Perkembangan Pendidikan Al-Amin. So untuk jadi pendaftar di situ. So kebetulan ada seorang sahabat daripada Australia ni, dia kata ada kekosongan di sini. So dia ajak lah. So pergi interview dan dia orang terus ambil lah. Sebelum tu ingatkan ada juga cadang-cadang nak buat bisnes, tapi macam tak jalan je. Lepas dah lama dalam bidang pendidikan tu, lepas tu masuk mana sampai ke beberapa tahun juga kan dalam bidang pendidikan tu. Ada tak terfikir nak masuk ke bidang politik ke ataupun nak masuk dalam bidang lain? Tak terniat. Okay. Cumanya selepas daripada saya lama dalam bidang pendidikan, saya lama juga freelance. So freelance tu dengan pengalaman sebelum tu pernah bekerja dengan konsultansi kan. So saya banyak bergerak sebagai freelance trainer lah. So siapa nak khidmat saya pergilah. Masih boleh lagi. Masih boleh lagi. Sambil tu buat kerja-kerja lain lagi lah. So caca merbau orang kata. Tapi hati tenang. Sebab tak ada overhead, tak ada kerisauan apa semua. So bila ada diperlukan pergi. Selain daripada tu, saya buat jugalah berniaga kecil-kecil, dan juga mengajar taekwondo pun ada juga.
So itulah untuk orang kata nak menampung keluarga lah. Ini kalau dengar, mungkinlah kalau orang yang dengar dengan latar belakang daripada belajar sampai ke balik sampai sekarang tu, mungkin nampak macam banyak kerjaya ni kan, banyak pengalaman, banyak latar belakang ni. Macam mana akhirnya lah, kita kata akhirnya dalam RDC ni kira bidangnya bidang dakwah, walaupun dakwah bilhal tu masih lagi kita kata dakwah melalui kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja bantuan, tapi masih perkataan tu yang digunakan tu bila sebut dakwah tu mesti ada orang yang akan terfikir ini kira satu perubahan 180 darjah ke, maksudnya daripada bidang kemanusiaan tiba-tiba pergi kepada dakwah, ataupun sebenarnya dakwah ni dah memang dibuat lama. Dia benda tu sama je bagi saya. Dia dalam bidang pendidikan ni pun part of dakwah juga. Apabila dalam bidang konsultansi buat training semua pun dia pun ada juga unsur-unsur dakwah. Memang kadang-kadang saya selitkan juga contoh-contoh daripada Rasul, daripada sirah dan sebagainya. Sebab masyarakat kita ni masih nampak kalau sebut dakwah ni Quran, baca ayat Quran ataupun baca hadis ataupun mengajar fiqah itu dia faham dakwah dah. Tapi sebenarnya dakwah ni luas lagi. Even semasa di MyCare sendiri pun, walaupun secara zahirnya MyCare ni 100% adalah kemanusiaan. Cumanya apabila kita banyak berurusan, walaupun MyCare ni dia punya tumpuan bantuan ni bukan saja pada orang Islam, tapi banyak di area kawasan kita ni, di sekitar ni, yang memerlukan bantuan ni orang Islam. Kita pergi ke Afrika ke, kita pergi Middle East ke, kita pergi di Asia ni, majoriti yang perlukan bantuan ni ada orang Islam. So nak tak nak kita sebut juga isu-isu berkaitan agama ni. Sebab bagi orang Islam ni, isu agama ni sebenarnya memberi kekuatan kepada mereka lah untuk nak bangkit daripada kehidupan yang susah. So memang nak tak nak dalam bidang kemanusiaan, walaupun kita tak sebut ini ada unsur dakwah, tapi apabila kita berhubung dengan orang Islam, kita naikkan spirit ataupun semangat mereka dengan relate kepada agama juga. Ini satu soalan sebelum soalan terakhir ni. Kenapa selepas beberapa tahun ni lah, kira sekarang ni dah umur hampir 60 ni kan, masih lagi kekal dengan kerja-kerja yang macam ni? Kenapa? Kalau setengah-setengah orang mungkin dia kata nak fokus kepada cari duit ke, ataupun nak membesarkan rumah tangga kan. Okey, dua lah saya boleh kata. Satu tu minat. So kerja-kerja macam ni memang minat sendiri. Minat tu dipupuk ke, ataupun dia datang memang dah ada sebelum tu, ataupun sebab dah lama ni memang dia daripada dulu lah. Daripada belajar dulu pun kita dah buat banyak berurusan. Sebab semasa saya belajar ni, antara student Malaysia, saya ni antara yang banyak bergaul dengan komuniti Muslim tempatan. Biasanya kalau pelajar-pelajar Malaysia ni dia sama-sama sendiri ataupun dengan pelajar-pelajar universiti yang lain. So saya suka bergaul. Kalau di Adelaide dulu ada dua masjid. Satu masjid Adelaide Mosque di bandar, biasanya pelajar akan pergi kat sini lah. Satu lagi nama dia Marian Mosque. Yang ni agak jauh daripada laluan ke universiti apa semua, dan kalau siapa yang pergi kat situ biasanya kena ada kenderaan sendiri lah. So saya suka pergi ke Adelaide Mosque ni, terutama kalau bulan Ramadan. Adelaide ke yang lagi di Marian Mosque ni. Marian Mosque ni sebabnya bulan Ramadan ni kita akan merasa pelbagai jenis juadah masa iftar. So ada Bosnia, ada Turki, ada India, dan ini local Muslim. So saya suka bergaul macam tu. So bila dah bergaul, ini antara bibit awal lah, maknanya suka berjumpa dengan orang lain. Kemudian ni kita terlibat juga dengan aktiviti untuk local Muslim. So kita buat program untuk dia orang semua dan sebagainya. Dan seterusnya semasa di alamin lagi ketika Bosnia berlaku serangan terhadap peperangan di Bosnia jadi masa tu dah start dah. Kebetulan masa tu yang timbul adalah Mercy Malaysia, dan yang salah seorang orang kuatnya adalah senior saya di sekolah dulu. So daripada situlah
start berhubung bekerjasama dengan Mercy dan seterusnya jadi trainer untuk Mercy. So daripada situ bersambunglah kepada yang lain. Jadi sekarang memang rasa gembira lah dengan dengan passion tu. Itu satu, passion tadi kan. Yang kedua adalah orang kata kerja ni adalah kerja mudah nak buat pahala. So orang lain kata memang apa yang kita buat tu insya-Allah kalau ikhlas saja ini pahala semua. Kita tolong orang, kita bagi orang, dapat pahala. So mana nak dapat kerja macam ni lagi kan. Ni jangan ni memang rare lah. Sebab biasa kalau kata pemilihan kerjaya ni sama ada minat ataupun duit lah kan. Tapi ni kalau dia punya punca ataupun pendorong tu pahala ni tinggi lah. Kalau tengok dalam bulan Ramadan ni pun kita ramai juga orang yang salah faham ataupun bukan salah faham lah, dia punya kefahaman tu terbatas. Dia ingat kalau banyakkan ibadah ni maksudnya ibadah fardi, macam baca Quran kan. Sedangkan dalam hadis Nabi dia malam bila dia baca Quran, esok tu dia akan jadi dermawan, dia akan jadi pemurah kan. Sedangkan kita baca Quran mungkin banyak kali, mungkin khatam juga tapi tak jadi. Perasaan dermawan tu tak datang. Maksudnya ada something wrong dekat cara kita ke ataupun bacaan Quran kita ke, wallahu a'lam. Tapi itulah yang terakhir lah, saya rasa satu lagi iaitu ini lebih kepada nasihat lah, ataupun apa-apa sahaja kata-kata yang dipegang selama ni dalam hidup, mungkin Al-Quran ke ayat ataupun hadis ataupun apa-apalah yang boleh dikongsikan dengan saya, dengan semua yang mendengar ni lah. Okey, yang lekat ke hati saya lah satu. Kisah dalam ayat dalam Al-Quran tu yang mengatakan orang yang dah meninggal, dia minta izin nak hidup balik sebab apa? Nak bersedekah. Bagi saya ni soalan bocor. Maknanya out of all benda-benda yang ada di dunia ni, boleh buat sembahyang tahajud, boleh baca Quran, boleh itu, boleh ini, tapi orang yang dah mati ni dah tahu apa yang akan berlaku selepas mati, dia nak bersedekah. So inilah kalau sama ada kita tak ada duit nak bersedekah, kita bagi peluang untuk orang, buka ruang untuk orang, buka jalan untuk orang untuk bersedekah. So insya-Allah kita sama-sama dapat pahala tu. So fokus nak membuka ruang untuk bersedekah. Dan satu lagi adalah memang kita tahu bila kita buat kerja ataupun amal yang mana melibatkan lebih daripada satu orang yang dapat memberikan bantuan kepada orang lain, yang ini adalah antara amal yang banyak pahala. So keutamaan dia terlampau tinggi lah. So yang ni lah bagi saya satu peluang yang patut kita ambil lah. Kita ambil, dan kita orang kata ada satu lagi kata-kata daripada seorang ustaz lah, Ustaz Alias. Dia kata dalam nak mencari kebaikan ni, kita kena tamak. Jadi jangan berlengah-lengah lah. Kena tamak. Jangan kata orang lain buat tak apa, tak boleh. Kita kena bersungguh, kena berusaha. Biar tamak nak buat kebaikan ni. Bagus. Sana ni baguslah melekat kan. Satu mungkin nak minta komen sikit lah. Setengah netizen lah, dia kata tak apa kita buat je apa-apa sedekah ni kan, yang penting niat tu ikhlas. Tak tersusun pun tak apa, tak kisah pergi ke mana, sampai tak apa, yang penting ikhlas. Komen sikit apa pernyataan ni macam mana? Okey, dia ada dua aspek lah. Kalau satu mungkin kalau kenalan kita sekeliling kita tahu dia memang memerlukan, walaupun tak ada organize NGO yang pergi buat kan, hulukan je, tak ada masalah. Tapi untuk bantuan skala besar ataupun bantuan skala yang di negara luar dan sebagainya yang terkena bencana, so perlu sesuatu yang tersusun. So kalau setakat nak pergi tolong macam tu aja, dia takkan dapat menyelesaikan banyak masalah. So kita boleh lihatlah dalam tragedi yang berlaku di banjir besar di Kelantan dulu. So yang nak membantu ramai. So semua nak buat cara dia masing-masing. Apa yang berlaku saya lihat, satunya longgarkan pakaian yang bertimbun-timbun.
di pelbagai tempat. Itu satu. Yang keduanya pula makanan yang tak dapat disampaikan kepada orang yang memerlukan padahal ramai. So dilonggokkan juga jadi pembaziran. Dan yang ketiga sebab terlampau ramai yang nak datang, konon-kononnya nak bantu tapi tak tahu macam mana nak bantu, menyebabkan jalan sesak sehingga orang yang nak buat kerja nak memberi bantuan tersangkut tengah jalan. So dalam kerja ni dia kalau untuk skala yang besar memang perlukan satu perancangan. Tapi kalau setakat nak bagi jiran ataupun kenalan itu teruskan. Oh bagus. Okey bagus. Ini daripada mata kepala sendiri lah nampak dia punya kesan dia tu. Okey, Allah alam. Apa-apa pun kita rasanya cukup lah kita punya sembang santai kita buat siar Aku Islam dan Ramadan siri kali ni. Terima kasih banyak kerana sudi menerima jemputan walaupun ada masalah teknikal sikit tadi. Minta maaf lah kalau ada kekurangan kesilapan daripada pihak kami Kewansi dan insyaAllah yang paling penting kita harap semuanya yang kita sembangkan, yang kita katakan ni dapat pahala lah yang Allah SWT masukkan dalam timbangan kita, terutamanya dalam bulan Ramadan ni semuanya digandakan. Mudah-mudahan dia jadi pemberat amalan kita di hari akhirat. Wallahu alam. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.